Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkongsian pada kali ini saya akan tumpukan kepada bagaimana kita boleh menganalisis data SKPMG2 dengan menggunakan tapak khusus yang saya bangunkan, yang saya namakan sebagai tapak analisis SKPMG2. Rakaman yang akan tuan-tuan dan puan saksikan nanti merupakan sesi perbengkelan yang telah saya laksanakan bersama dengan rakan-rakan SIP seluruh Malaysia tentang bagaimana menggunakan tapak analisis SKPMG2 yang saya bangunkan. Berdasarkan kepada sesi perkongsian ini, saya melihat bahawa aplikasi ini boleh memudahkan tugasan kita dalam kita menganalisis data bagi mendapatkan jurang, mengenal pasti isu dan masalah bagi setiap standard dalam SKPMG2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu semula untuk sekian kalinya pada sesi perbengkelan atas talian, satu perkongsian daripada SIP Partners Negeri Johor, rakan-rakan SIP Malaysia. Dan untuk mana-mana rakan-rakan untuk Negeri Johor ni, kami tak ramai, kami ada 34 orang. Jadi kita kerap berjumpalah gunakan platform seperti ini. Dan kami juga pernah berbengkel perkara ini secara semuka tentang dashboard ini. Baik, jadi pada hari ini seperti mana yang dijanjikan pada minggu lepas, saya akan berkongsi berkaitan dengan bagaimana kita menganalisis keberhasilan SKPMG2 sekolah-sekolah dan aplikasi ini saya sebut template lah bukan aplikasi template ini boleh digunakan atau dikongsikan dengan rakan-rakan sekolah sebenarnya dan saya sekolah bawah bimbingan saya, bila saya buat bimbingan memang saya akan paparkan ini kepada mereka sebab kat sini banyak data yang kita kena explore. Lepas tu yang paling penting ialah kita nak bimbing mereka supaya bila mereka meletakkan satu standard, katakan 96% berkaitan standard 1, kita nak bimbing dia macam mana nak capai 96% itu. Itulah pendekatan kita Baik tuan-tuan. Jadi untuk perkongsian pada hari ini, saya akan tunjukkan cara bagaimana pertamanya kita nak mengambil data atau memuat turun data daripada SKPM G2 punya platform. Itu satu. Yang kedua, saya akan tunjukkan bagaimana langkah-langkah kita nak copy dan paste. Nak copy dan paste teknik dia. Dia bukan sembarang. Kita nak copy dan paste data daripada SKPMG2 itu kepada tapak ini. Ini template ini ataupun tapak SKPMG2. Jadi sebelum saya tunjukkan langkah-langkah cara bagaimana kita nak memuat turun data daripada SKPMG2, saya terangkan dulu bagaimanakah template ini berfungsi tuan. Baik, template ini ialah satu analisis yang saya gunakan pivot table gunakan fungsi pivot table dalam Microsoft Excel dan saya tak pasti adakah versi di bawah 2013 ada aplikasi pivot table. Tapi saya dah test, kalau tuan-tuan gunakan Microsoft Office 2013 ke atas, tiada masalah, dia comply. Tapi kalau 2010 dan ke bawah, saya tak pasti sebab saya tak guna. Jadi tuan lihat nanti, kalau klik tak keluar rajah dan sebagainya, itu tandanya dia tak comply lah. Jadi tuan-tuan kena upgrade aplikasi atau perisian Microsoft. Baik tuan-tuan. Okey, ini saya besarkan sikit biar nampak Baik, saya tunjukkan bagaimana dia berfungsi. Baik, dashboard ini simple saja. Dia ada dashboard, satu lagi dia ada data tuan-tuan. Ini data. Okey, saya ulang balik, dia ada dashboard dan dia ada data, dua saja. Dan rumah ini sebenarnya untuk Johor, kita linkkan dengan satu lagi aplikasi, iaitu bagaimana kita menganalisis kehadiran murid. Tapi yang ini nanti saya akan sharekan kemudian. Tapi buat masa ini, tuan-tuan klik ni nanti dia akan keluar error lah error sebab dia tak ada, dia tak dapat nak baca. Abaikan sajalah abaikan saja sebab tuan-tuan nanti saya ajar macam nak buang benda ni Okey, buat masa ni kita hanya gunakan SKPMG2 saja, iaitu dashboard dan data. Untuk dashboard saya perkenalkan, atas ini ialah bahagian SIP, iaitu kita klik nama SIP partner, katakan nama saya, dia akan memaparkan data untuk sekolah bawah saya lah. Lepas tu kita boleh pilih tahun. Okey, tapi tuan-tuan perhatikan pada bahagian menu ni dia ada satu sini filter ke hujung sebelah kiri ni. Saya besarkan sikit, boleh nampak ni. Yang ini ada filter tuan
Okey, filter ini fungsinya ialah kalau kita nak pergi dari satu operasi ke satu operasi, kita pastikan filter ini kita offkan dulu. Bila off ni, dia akan memaparkan semua data secara default, secara yang dah disetkan untuk setting awal lah. Default ni maknanya dia telah ditetapkan mengikut setting yang awal. Okey, ini dia. Baik, bila saya klik saja nama saya kat sini misalnya, kita perhatikan dia akan memaparkan sekolah-sekolah bawah saya kat bawah ni. Tuan perhatikan dekat sini dia banyak nama sekolah ni. Tapi ada sekolah yang dia punya color dim, dia tak clear. Itu menunjukkan bahawa sekolah ini bukan bawah saya. Misalnya Cina Batu, Cina Kulai ni bukan bawah saya. Dia tak berfungsi. Dia hanya terang atau tunjukkan sekolah-sekolah bawah saya saja. Jadi saya boleh pilih lah. Katakan kat sini saya nak pilih sekolah menengah saja. Saya klik sekolah menengah. Okey, dia keluar sekolah menengah. Katakan saya nak pilih sekolah menengah, saya nak bandingkan tahun 2018 sampai 2020 saja. Saya offkan 2017. Saya offkan. Oh, terbalik Sekejap tuan terbalik tu. Saya cuma tik sini. Ini tuan belajar nanti Okey, saya tunjukkan. Ini filter fungsinya ialah untuk kita saring data. Contohnya bila kita klik, dia menunjukkan data semua. Bila saya pilih Azman aja, nanti dia akan filter nama saya saja. Jadi tuan-tuan kena pandailah guna ni, explore lah. Ini kena dalam keadaan yang biasa. Ini tuan-tuan pastikan dia tak menyala lah. Dia dalam keadaan yang malap macam ni. Bila kita pick, nanti dia akan berwarna. Katakan saya sekarang nak pilih data Azman Syafi'i. Okey, Azman ni. Dan saya nak pilih tahun 2018, 19 dan 20. Okey, saya akan pick yang ni. Nampak tuan ni? Ini multi selection. Okey, sebelah filter ni dia ada satu menu lagi. Ini ialah multi selection. Jadi kalau saya nak pilih beberapa tahun, saya kena offkan ni dulu. Lepas tu saya boleh pilihlah tahun itu. Contohnya katakan 2017. Okey, 18, 19, 20. Dia akan pilih tahun berkenaan saja. Tapi bila saya offkan, okey, dan saya pilih yang ini, saya menyalakan dia, maka saya boleh pilih tahun 3 tahun Okey. Saya boleh pilih. Sekejap. Okey, saya boleh pilih sekarang ni. Iaitu data yang nak dipersembahkan sini ialah data 18, 19, 20. Ingat ini kena aktifkan dulu. Ini menunjukkan bahawa kita boleh multi select. Kita boleh pilih pelbagai tahun. Tapi bila kita offkan filter, dia akan default. Default semua tahun dia akan paparkan Baik. Yang ini ialah untuk ini tahun, ini untuk jenis sekolah. Sama juga, bila saya dah pilih nama saya ini Azman, maka saya boleh pilih sekolah-sekolah Cina, Tamil, kebangsaan ataupun sekolah menengah. Katakan Cina, saya boleh klik kat sini, saya boleh tengok, oh saya ada 2, 4, 6, 8 buah sekolah Cina dan saya boleh pilih C ni sekolah Cina Bemban. Ini data Cina Bemban. Jadi masa kita adakan sesi dengan pihak sekolah, kita boleh paparkan terus data seperti ini. Ini data Cina bawah bimbingan saya lah. 2017 sampai 2020. Katakan saya tak nak cerita 2017, saya offkan saja 17 ni. Tapi sebelum off, tengok dulu ni. Ini pastikan onkan dulu. Lepas tu saya pilih 2017. Saya padam data 17. Jadi data yang kita nak bincang sekarang ni ialah data 3 tahun. Dan sebenarnya aplikasi ini, saya setting boleh sampai tahun 2000, sampai tahun bersara lah. Bila pun bersara boleh, tak ada masalah sebab dia copy paste saja sebenarnya Baik, tapi saya nak lihat semua tahun lah Baik, ini untuk sekolah. Selesai saya pilih, ingat selesai kita pilih sekolah, kita dapat data berkaitan, kita tekan filter balik. Kita kena clearkan filter tu supaya dia memaparkan semua sekolah Baik, okey, sekarang ni tuan, untuk sebab saya buat ni design ni berdasarkan kepada daerah saya, iaitu kami sekolah ni ada 5 kluster lah, sebenarnya 4 A, sekolah yang sangat memerlukan bimbingan. B, sekolah yang memerlukan bimbingan, iaitu yang A ni 6 kali minimum atau 8 kali lah. Yang B ni lebih kurang dalam 4 atau 5 kali. C, sekolah memerlukan bimbingan pada tahap yang optimum. Biasanya kalau sekolah-sekolah pengetua baru, program prime, program hebat, kita letakkan kat C lah. Tapi A ni sekolah TS25. B ni sekolah TS25 kohort yang awal. Mungkin kohort 3 atau 4. D ni sebab kami diarahkan untuk pergi semua sekolah. Jadi D ni kita kluster D ni ialah saya namakan dia sebagai kluster
bimbingan lestari, iaitu sekolah tu tiada apa-apa masalah, tetapi obligasi kami ialah kami diarahkan pergi juga. Jadi biasanya kita pergi awal tahun untuk pastikan pelan strategik dan pelan tindakan mereka selesai. Lepas tu isu sekolah dikenal pasti dan mereka buat intervensi. Lepas tu kita datang balik nanti akhir tahun ataupun ikut arahan PPD. Manakala kluster E ini ialah sekolah yang kita tak pergi langsung. Jadi E ni sama ada dia pengetua yang tidak perlu melibatkan SIP ataupun disebabkan dia cemerlang sangat. Pengetua JUSA misalnya memang sekolah dia hebat sangat dan tak perlu bimbingan, bahkan dia boleh jadi mentor sekolah lain, maka kita abaikan. Ini bergantung pada sekolah masing-masing lah. Baik, yang saya nak tunjukkan sekarang ini inilah fungsi-fungsinya. Dan fungsi-fungsi ini tuan saya tak boleh nak buat bengkel di sini sebab ada elemen-elemen yang teknikal sikit. Jadi saya cuma tunjukkan cara bagaimana nak guna saja. Baik. Ini merupakan elemen yang pertama dalam dashboard ini atau saya sebut sebagai template ini. Jadi kat sini tuan-tuan, kita boleh dia lari pula ni. Okey, kita boleh klik saja dan kita pick mana-mana menu. Katakan saya nak lihat berapa banyak sekolah kluster A bawah bimbingan saya. Saya klik A ni, sekolah yang saya kerap kena pergi. Okey, sekolahnya ialah ini dia. Ni sekolah saya, kluster A ni. Sekejap betul lah, ni Azman Syafi'i. Kalau kita nak tengok sekolah kluster A ni, kita nak pilih start tahun ini, tahun semasa saja. Kita kena padamkan dulu, lepas tu kita pilih tahun 2020. Inilah sekolah kluster A tahun 2020. Baru sekolah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 baru sekolah. Kluster A. Yang mana saya pergi antara 6 hingga 8 kali. Dan kita nak lihat pula, dari segi dia punya impak dan keberhasilan, inilah dia. Ini sekolah kluster A. Ini purata Inilah sekolah kluster A. Jadi kita boleh bandingkan nanti dengan sekolah kluster B pula. Kita boleh bandingkan C, D dan seterusnya lah. Dan seterusnya. Ya. Tapi kena ingat tuan selepas kita buat satu operasi tu, yang ini kita kena clearkan, kita padam balik supaya dia kembali kepada yang asal default. Ingat tu je lah, bila selesai je operasi, kita kena tekan ini. Dan saya boleh pilih rakan saya Cik Misri misalnya, saya tengok kat sini, ni sekolah Cik Misri. Okey, ini sekolah saya, ini sekolah Cik Misri. Dia terus mamparkan secara straight away. Jadi ini boleh jadikan sebagai dashboard kepada PPD lah. Kalau ada 5 orang SIP, keluarlah 5 ni. Dan kita boleh pick berkaitan dengan tahun yang mana nak dipaparkan. Baik, selesai yang ini. Okey, baik, kita lihat data. Tuan-tuan kalau nak tanya, boleh tanya Saya kadang-kadang siap sendiri ni. Kalau senyap aja tandanya lancarlah agaknya Saya anggap begitulah. Baik, data. Ini data yang saya gunakan tuan Okey. Untuk data ini, okey. Tuan-tuan perhatikan kat sini dia ada number. Number ni pastikan tuan sebab kita gunakan pivot table ni. Tuan-tuan punya versi pastikan tiada satu ruang pun yang pada bahagian ini yang kosong Tak boleh. Kalau ada kosong, katakan satu ini tak ada, nanti dia tak boleh baca data atau dia keluarkan data error. Jadi pastikan semua elemen ni dipaparkan. Tuan-tuan lihat sampai tahun 2020. Tahun depan saya akan paste kat sini je, dia akan keluar bawah pula. Begitulah Jadi pastikan untuk bahagian jadual ini bahagian tapak ini, tempat data ni, pastikan ada semua datanya. Lepas tu ni sekolah. Ini jenis sekolah. Jenis sekolah ni terpulang tuan-tuan Ada setengah sekolah tu ataupun daerah tu dia tak nak pisah-pisahkan SJKT, SK. Dia buat 2 je, SM, SR, terpulang. Tapi saya buat 4 SM, Sekolah Kebangsaan, Tamil, Cina supaya senang saya nak lihat kumpulan sasaran itu. Ini berulangan tahun. Ini S1, Standard 1, Standard 2, Standard 3.1, 3.2, 3.3, Standard 4 dan skor purata. Okey tuan lihat Untuk Standard 4, dalam keadaan yang asal SKPMG 2, data itu dia jumlahkan berdasarkan wajaran. Misalnya untuk 4.11 10, 10%, 4.12 10, lepas tu 4135 dia begitu tapi saya nak melihat itu susah. Jadi apa yang saya buat ialah saya ubah kepada peratus. Kepada peratus. 4.11 bahagian bagaimana mereka buat perancangan 1%, 100%, semua jadikan 1%. Jadi dengan cara itu kita nampak secara seimbang apakah kelemahan suatu sekolah itu berkaitan dengan 4. Yang ini skor purata, saya puratakan saja.
Dan inilah yang saya katakan nama SIP. Nanti saya akan tunjukkan saya ada janji dengan Dr. Zakaria tentang drop down menu. Saya akan tunjukkan nanti kita boleh di samping kita type nama sesuatu, kita juga boleh buat drop down menu kat sini. Jadi kita klik saja Okey, satu lagi ialah status bimbingan. Ini sebab kami buat di daerah saya lah ada status bimbingan ni. Iaitu masukkan input A kalau sekolah itu sangat memerlukan bimbingan, B memerlukan bimbingan, C bimbingan pada tahap yang minimum, maknanya 2 kali 3 kali cukup. D ni bimbingan jika diperlukan ikut arahan PPD. Biasanya katakan ada sekolah itu terima aduan dan pegawai aduan menyelesaikan tugas dia. Selepas pegawai aduan selesaikan tugas dia, kita lah pergi untuk kita follow up, follow through dan bimbing PGB tadi bagaimana supaya tidak berlaku lagi aduan dan sebagainya. Itu D. E ni tidak memerlukan bimbingan, maknanya 2 situasi, sama ada dia bagus sangat atau sekolah ini ada isu berkaitan dengan sikap, berkaitan dengan attitude mereka yang mana kita tak boleh nak bangunkan dia punya kompetensi kerana dia ada isu berkaitan dengan attitude atau sikap. Baik tuan-tuan, ini saya katakan drop down menu ni. A, B, C kita siapkan. Tapi nak type boleh ke? Type pun tak apa. Baik, okay, tuan-tuan Jadi yang ini, tuan-tuan terpaksalah kena akur juga sebab saya dah buat sistem ni Tuan-tuan letakkan huruf lain, katakan huruf T kat sini. Boleh tak tak boleh, dia keluar retry, dia kata this value doesn't match the data validation. Jadi kat sini cancel, tuan-tuan kena letakkan jugalah A, B, C, D, E juga Okey, dia automatik tuan dia akan keluar warna. Kalau saya letakkan katakan A, katakan kat sini letak A, dia akan jadi warna merah warna merah A. Dia ni kacau pula tak apalah Kalau warna B, cluster B dia akan jadi warna kuning, traffic light Kalau tak C, saya besarkan sikit supaya nampak. Okey. Saya katakan tak C kat sini, dia warna C warna apa Hijau maksudnya hijau. D warna biru dan E ni dia warna purple Okey, jadi kita nampak ini color-color ini menunjukkan bahawa sekolah ini dengan fokus yang masing-masing dengan pemberatan bimbingan yang berbeza antara sekolah dengan sekolah lain. Baik, okey, selesai. Ini satu pengenalan saja berkaitan dengan bagaimana tapak ini berfungsi. Dan ingin saya maklumkan tuan tapak ini ialah tapak secara umum sahaja, iaitu kita melihat secara kasar setiap elemen ini dalam bentuk peratusan. Dan pada minggu depan saya akan perincikan balik. Macam ada nak tanya ni? Siapa nak tanya? Saya nak tanya. Okey, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So saya nak tanya mengenai status bimbingan. Okey, silakan. Tu berkala ke macam mana tu Cik Azman isi tu? Tak, dia gini, status bimbingan ni ialah kekerapan bimbingan. Kalau kita kategorikan sekolah itu kluster A, mana dalam setahun sekolah ini minimumnya katakan 6 hingga 8 kali. Saya dah kira lah. Okay. Jadi KPI sekolah ini minimum 6 kali. Contoh TS25. Kenapa 6 kali? Sebab dalam arahan BPSH memang kita kena 6 hari, bukan 6 kali. 6 hari bimbing sekolah ini. Dia 6 hari ni, kalau darat dengan 6 jam berapa? Banyak sebetulnya kan, tapi kita faham lah. Kita considerkan gitu. Boleh? Ketetapan lah. Ya, ketetapan kita lah. Boleh, Ja? Boleh. Okey, baik, Ja. Terima kasih, Ja, kalau tanya. Ja angkat tangan tak perasan. Ya, teruskan. Ya. Boleh. Tadi you minta kita download all rumusan 4 tahun kan? Ya, ya. Okey. So adakah kita akan buat apa tu yang ada putang apa tadi yang Excel tadi tu? Ya. Yang ada arrow. Ya. Ya. Betul. Kita akan buat dulu kan? Betul. Kita akan buat lepas ni. Sekarang ni saya Apa? saya tunjukkan dulu bagaimana template ni berfungsi dulu. Okay. Sebelum saya pergi. Ya. Yang ada pada kami, status bimbingan tu tak ada ABCD tau. Dia ada A saja. Itu pun akan diajar juga ke sekarang hari ni? Status bimbingan A saja. Yang ada pada yang saya ni ada A saja, B, C, D ada. Tak apa. Kita akan belajar create Itu ikut daerah, ikut PD masing-masing. Tapi tetap letak A. Betul. Letak A. Dia yang boleh masuk, yang bahagian ni tuan yang ruangan ni dia boleh masuk A sampai E je. Kalau tuan-tuan tak ada B tak apa, yang penting ada. Adalah A. Gitu maksudnya. Ada tak nak tanya berkaitan dengan tapak ini sebelum saya masuk kepada bahagian yang agak kritikal sikit? Bukan kritikal lah, teknikal sikit. Ya, silakan kalau ada.
Tuan Azman, kalau Ya. kita tak ada Aisyah. kluster, tak boleh tentukan kluster macam mana? Kalau tak ada kelas letak je A semua. Okey, baik. Supaya dia tak dia tak tinggalkan error. Dia tak boleh kosong. Dia kena letakkan. Ada lagi nak tanya? Ya, silakan. Siapa ni? Cik Azman. Ya, silakan. Okey, nak tanya kan. Ni data yang terpapar ni, setiap standard ni, macam mana cara mengisi? Adakah kita boleh copy and paste? Ini yang saya nak pergi ni, doktor. Lepas ni. Sekarang saya tanya dulu, ada tak yang nak tanya berkaitan dengan dashboard ni? Kalau tak ada, saya bawa masuk kepada yang doktor tanya tu. Cik Azman. Ya, Cik silakan. Azman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Azman. warahmatullahi Saya Puan Zuraida. Okey, baik. Kalau tengok tahun daripada start sekolah pertama SMK Seri Pulau Perdana tu, jadi dia kena susun macam sekolah menengah 3 ke Okey. 4 tahun. Ini pun nanti saya akan terangkan nanti masa kita copy paste. Dia senang je, simple je, tak susah. Okey, terima kasih. Okey. Yang susun tu bukan saya tapi sistem SKPM tu. Okey. Okey, ada lagi nak tanya? Okey, rasanya dah semua tanya soalan-soalan yang bahagian 2. Kita tak apalah, saya teruskan bahagian 2. Ni saya simpan dulu. Okey, bahagian 2 ni ialah ni tadi bahagian pertama saya terangkan dulu bagaimana dia berfungsi, tuan. 2 elemen saja, dashboard dan data. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan cara bagaimana kita download data daripada. Jadi saya akan paparkan sekarang ni, saya akan ambil sistem, type kat sini. Okey, nampak tak sekarang ni paparannya? Ada. Set macam biasalah. Dia type saja SKPM NKRA SKPMG 2 lah. Kita search. Ni dia. Saya klik. Okey, tuan-tuan, syarat paling penting lah tuan-tuan kena tahulah. Ini kena minta lah dengan pegawai tadbir SKPM daerah. Kita masukkan user ID daerah dan juga passwordnya. Lepas tu kita login. Okey. Lepas tu kat sini tuan kita sekarang ni nak mengambil data. Ni pemantauan Okey, baik. Kita nak ambil data daerah berkaitan dengan SKPMG2 sekolah-sekolah daerah kita. Jadi kita kena pergi ke bahagian pemantauan ni. Pemantauan Ulang balik, kita kena pergi ke data atau menu pemantauan. Okey. Lepas tu keluar pemantauan ni. Bila keluar dalam pemantauan ni, kita pergi kepada menu perakuan PPD. Saya besarkan sikit. Ni dia. Perakuan PPD. Bila kita klik saja menu yang perakuan tadi, pemantauan sekolah, bahagian ni akan diaktifkan. Jadi kita pilih menu perakuan PPD, kita klik. Baik, kat sini dia keluar data rendah. Tapi tahun 2021 kita tak nak. Kita ambil tahun 2000. Tuan-tuan nak start bila Okey, tuan-tuan nak guna bila 18, 19. Sama. 2017. Okey, saya tunjukkan caranya. Pertama sekali kita pergi ke 2017 ni. Ambil rendah dulu. Dia cari. Okey, dah ada ni. Okey, perhatikan tuan Ini berhati-hati. Okey, jadi sekarang ni gunakan mouse kita. Kita copy saja bahagian sekolah ni Kita copy blok, tarik ke bawah sampai habis. Kena ingat sampai habis. Kadang-kadang sekolah banyak sangat, dia ada page kedua, bukalah page 2 kalau ada Okey, klik semua ni. Dan kita tekan mouse sebelah kanan, right click. Okey. Dan kita tekan copy. Kalau tuan-tuan mahir, tekan Ctrl C pun boleh. Okey, saya copy sekarang ni. Bila kita dah copy, kita buka Excel kosong. Okey, kita buka satu file kosong, new. Okey. Lepas tu kita pastekan data yang kita ambil tadi, dan teknik paste pun bukan Ctrl V jangan kita buat shortcut saja. Kita pergi kat home. Lepas tu kita pergi paste dan kita pilih menu yang kedua ni. Pertama, dia akan paparkan dengan format dalam sistem. Susah kita nanti pening sebab dia macam-macam keluar Tapi kita ambil data saja, kita pilih yang menu kedua, match destination formatting. Kita nak ikut data yang sama dalam Excel yang asal. Macam inilah ini dah keluar ni. Ini dah keluar untuk sekolah rendah bagi tahun 2017. Kita namakan kat sini, tekan sebelah kanan, rename, tekan je 2017. Ataupun tuan-tuan tak nak nama sini tak apa, kita buat satu lajur kat sini, tekan insert. Okey, kita letakkan tahun supaya kita copy paste terus saja Kat sini ialah bilangan
kita kena buat dia punya tapak dulu. Ini tapak bilangan nama sekolah. Saya besarkan sikit. Okey, nama sekolah. Okey, nak besarkan sikit lagi. Saya besarkan supaya tu nampak. Okey, nama sekolah. Lepas tu kita letak kat sini. Kalau nak cantik kita ikut je lah tapak data tadi ni iaitu nama sekolah, jenis sekolah. Okey, jenis sekolah seperti ni. Okey, nama sekolah, jenis sekolah. Lepas tu kita buka satu lagi iaitu baru kita masukkan tahun Okey, ini namanya ialah kita muat turun data dan kita bersihkan data dulu supaya dia match dengan tapak tadi. Tahun. Jenis sekolah, tuan-tuan bubur lah saya buat ringkasan je. SK kat sini. Ini ikut cita rasa masing-masing. Adakah nak SK saja ke ataupun nak SJKT, C dan sebagainya. Tapi saya beritahu tuan-tuan dan puan, kalau kita ikut jenis sekolah lagi mudah. Kenapa? Sebab kita senang nak memberi fokus tumpuan. Sebab SJKC, SJKT dan SK ni isunya berbeza-beza. Yang ini 2017. Kita type saja 2017 dan kita copy sajalah kita copy dan kita tarik ke bawah Tarik je ke bawah. Okey. Ctrl V. Okey, data ni dah siap untuk dia punya elemen-elemennya. Cuma data berkaitan dengan standard-standard ni kalau tuan perhatikan, data ini dia ni tak ada lagi Jadi kita namakanlah standard S1, S2, S3.1, okey, dan seterusnya lah S3.2. Tarik je. Dan ini standard 4. Yang ini kita buang je lah Ini buang Ini dah siap. Yang ini kita solid-solid sikit supaya cantik Home. Letakkan di center. Saya besarkan tuan ini data ni data mentah je. Tak pakai pun nanti kita nak copy je. Lepas tu yang ini kita centerkan. Okey, supaya cantik. Saya tunjukkan ni lah saya pinkan ni. Okey, saya letakkan di tengah-tengah. Okey tuan perhatikan betul tindakan saya ni. Data ini nanti kita akan format dia semua sekali kita format ni. Semua kali barisan ni kita format. Lihat saya dah klik ni semua. Saya tekan sebelah kanan. Saya pergi ke bahagian format cell. Kita nak format dia supaya dia punya format ni ialah number, bukan general. Kita klik pada format cell. Kat sini nampak dalam keadaan default dia pergi general. General ni dia ada masalah sikit nanti keluarlah number tu banyak angka dan sebagainya. Kita pilih number dan pastikan dekat sini desimalnya ialah 2. Okey. Dia automatik dia akan kira. Kalau 100, 100.00. Kalau 91, 91.00. Ini penting supaya kita punya carta cantik nanti seimbang. Kalau tak nanti dia keluar macam-macam tak seragam. Kita tekan OK. Okey. Jadi nampak dia cantik Dia seragam aja. Okey, selesai untuk tahun 2017. Kita pergi semula ke tapak tadi untuk kita teruskan misi kita untuk copy tahun-tahun yang lain pula. Jadi sekarang 2017 selesai. Untuk demo hari ni saya tunjukkan rendah ya tuan Yang menengah nanti tuan saya tak tunjukkanlah. Tuan-tuan buat sendirilah Lepas tu saya pergi tahun 2018. Okey, ini datanya sama prosesnya. Kita copy saja. Yang ini kita copy daripada ada semua kena semua ada kena semua ni, masalah tak boleh pilih ni, kita kena pilih semua sampai sekolah yang terakhir. Klik sebelah kanan, tekan copy dan saya terus letakkan pada tapak ini Ingat klik di mana lokasi atau sel kita nak paste, lepas tu tekan paste, kita pilih yang kedua ni, match destination. Okey. Okey. Jadi kita lihat ni, dia number ni kita nak sambung senang aja, kita ambil yang atas ni tarik ke bawah, betul tarik ke bawah ni. Gunakan mouse tarik ke bawah Dia akan terus auto kira lah. Lepas tu data ni dia lari sikit sebab kita ada sekolah tu, tahun pun ada, kita ambil ni, kita cut dan kita pastekan dekat tempat yang tepat lah. Okey, yang ini kita namakan 2018. Yang ini kekal. Okey. Baik. Okey, selesai yang ini. Ini pun kita copy, Ctrl C dan kita bawa ke bawah lah. Kita bawa ke bawah. Ctrl V. Okey.
Ingat data ni masih belum dibersihkan lagi. Nanti kita bersihkan. Kita ambil tahun dulu. Kita ambil lagi data yang lain. Saya tunjukkan 3 tahun cukup lah. Nanti tuan-tuan cuba sendirilah. Okey, saya tunjukkan lagi sekali bagaimana kita ambil data. Iaitu kita pergi ke sistem balik. Okey. Saya pilih pula tahun 2019. Okey. Ni 2019. Kita copy lagi sekali. Okey, copy semua. Dan kita tekan mouse sebelah kanan, copy, pergi ke tapak tadi, pergi ke sini, kita pastekan Okey. Okey, dah siap 3 tahun. Ini kenapa delete lah Okey. Baik, lepas tu yang ni kita setting semula supaya dia punya cantik lah numbering tu bersambung Okey, ada 162 sebab 3 tahun. Lepas tu yang kat sini, okey, tuan-tuan ingat ini pun sama juga. Kita kena, ini kena cut lah cut dan kita pastekan dekat sini. Lepas tu kita sambung kat sini, SK. Okey. Kemudian kat sini kita typekan tahun 2019 Lepas tu kita klik. Tarik ke bawah lah tarik ke bawah. Okey. Kita tekan kat sini ialah copy cell Okey. Lepas tu dah siap ni, katakan dah siap saya tak buat lah sampai tahun 2020. Sebab proses yang sama tuan-tuan dan puan buat sendirilah Okey, tuan nampak tak kat sini? Data SK ladang Fraser ni kosong dalam S-System. Okey, jadi ni pastikan tuan-tuan jangan biarkan kosong. Letakkan angka kosong cukup lah Kosong. Sebab sistem kita tak boleh kosong. Dia tak boleh baca data yang kosong, dia kena ada angka Baik, biarkan dulu gitu. Okey, yang ni kita buang lah tadi kan. Kita dah buang bahagian ni. Kita delete. Kita cuma ambil data mentah saja. Okey, ni. Tuan perhatikan Kita nak bersihkan data ni. Tadi data dah selesai. Yang bawah ni belum. Kita kena bersihkan data Bersihkan data supaya dia match dengan kita punya kriteria. Okey. Iaitu kita klik sebelah kanan. Kita pilih format cell dan kita pilih number dan pastikan desimalnya titik perpuluhannya ialah 2 dan kita tekan OK. Lepas tu kita letak di tengah-tengah. Sekarang data kita dah siap tuan-tuan Data ini dah siap. Bila dah siap, barulah kita copy paste. Sekejap, sebelum tu kita check dulu. Okey, betul data ni. Okey, dah siap ni. Barulah kita gunakan teknik copy dan paste. Kita copy data ini semua sekali. Ni data yang bersih Data yang telah dibersihkan, yang mana kita dah format dia ikut kita punya kriteria dan elemen-elemennya kat sini pun ada elemen-elemennya sama, bilangan, nama sekolah, jenis sekolah, tahun, S1, S2, S3 dan sebagainya. Dan kita kena pastikan tiada yang kosong Dah selesai ni. Okey, nak tanya silakan. Ya. Ya. Ya, Haji. Nak tanya, kalau dia SK kan, dia SRA kan, boleh kena tukar jadi SK ke atau biarkan SRA? Terima kasih. Agama itu terpulang daerah je. Terpulang daerah. SK. Ya. Itu bergantung kepada keperluan bagaimana data itu nak dibaca. Kalau macam kami di daerah saya ni, saya tak lihat itu. Kita lihat sekolah kebangsaan, Cina punya prestasi, Tamil punya prestasi, sekolah menengah 4 aja. Walaupun kita ada satu sekolah menengah agama, tapi kita tak lihat begitu sebab satu sekolah saja. Jadi kita tak nak banding lah, kita cuma lihat je data itu. Okey, sebelum tu tuan-tuan perhatikan dekat sini nama sekolah dia gunakan singkatan, misalnya SJKC Kuala Besar, SJKT Ladang Kelan dan SK. Tuan-tuan cek dulu ada tak macam ni sekolah jenis kebangsaan Cina Piching ni. Tuan-tuan kena betulkan dulu data ini betulkan data ini dulu. Klik yang ini, besarkan semua ni. Kita type, sebab saya ada satu sekolah. Okey. Cara nak mudah, kalau kita dah banyak sekolah ni, katakan banyak sekolah yang begini jadi kita buat filter sementara tuan-tuan Dekat sini kita letakkan kita punya sel pada B1 ni. Lepas tu tuan-tuan pergi ke atas, pergi ke filter ni, kita klik pada filter. Dia filter ni dia akan keluar drop down menu ni. Jadi kat sini kita boleh check sekolah mana yang panjang. Katakan sekolah ini panjang ni, kita klik. Cari lagi dia tak?
Okey. Okey, itu dia. Kita okey. Nampak ni ada 3 buah sekolah yang namanya panjang-panjang. Apa kita buat? Kita betulkan satu kat sini. Type nama yang betul. SJKC. Teaching. Enter. Lepas tu, yang ini tarik je ke bawah. Tarik saja ke bawah. Okey. Baik. Lepas tu kita offkan printer ni. Okey, dengan cara tu kita dapat mengesan dengan pantas sekolah-sekolah yang perlu kita ubah. Sama juga kalau tuan-tuan nak ubah status sekolah. Katakan saya nak namakan Cina, Tamil. Jadi kat sini kita pergi kat filter semua sekolah ni. Kita pilih sekolah-sekolah Cina. Okey. Kita tik Cina ni. Biasanya kita akan pilih sekolah yang sikit lah. Supaya senang kita nak ubah. Okey, kita sekejap. Ni Cina kan? Okey, ini tuan-tuan offkan dulu. Kita pilih Cina ni sebab Cina tak banyak. Kita pilih Cina semua. Kita klik semua Cina. Dan Tamil lah. Tamil pun tak banyak. Kita ambil terus. Tekan OK. Lepas tu kat sini. Tu kita betulkan. SJKT. T. Tamil. Sorry, T. Lepas tu kita tarik lah. Ikut nama Tamil tu. Sini. Lepas tu kat sini. SJKC. Satu cukup lah. Lepas tu kita tarik je ke bawah. Okey, dengan cara tu kita buat dengan pantas. Lepas tu kita pilih pula sekolah kebangsaan. Saja SK ni. Okey, jadi dah betul lah ni. SK dah betul. Tak masalah. Dengan cara tu kita lajulah sikit. Okey. Baik. Sebelum saya copy data ini ke sebelah, ke tapak tu, saya nak tunjukkan tuan sekolah menengah. Sebab sekolah menengah ni dia banyak data yang nama panjang-panjang. Contoh saya ambil kat sini. Sekolah menengah tahun 2019, tak apalah 2019. Tuan-tuan nampak dia panjang-panjang ni. Jadi kita nak bersihkan data. Jadi kita copy dulu, saya tunjukkan sikit ni. Tak banyak dia semua 19 buah sekolah. Kita copy dan kita letakkan dekat tapak tadi tu, tapak yang sama ataupun tuan nak tapak baru terpulang terpulang. Saya nak guna ini je, senang. Okey, saya pastekan kat sini. Okey. Okey, sama juga kita bersihkan data dulu, kita letakkan di pada ruangan yang betul supaya dia cantik. Lepas tu ini tahun 2019, tarik je ke bawah di sekolah menengah. Lepas tu ini sekolah menengah SM. Kita tarik ke bawah sekolah menengah. Okey, baik, sekarang ni tuan perhatikan nama panjang-panjang Jadi yang ini kita kena betulkan dulu. Caranya tuan-tuan saya tunjukkan cara yang pantas bagaimana kita nak betulkan sekolah-sekolah ini. Pertama sekali, kita pergi ke bahagian Find and Select. Nampak tak ni? Kita pergi ke Find and Select. Kita pergi ke bahagian Replace. Okey. Lepas tu kita type nama yang panjang-panjang tadi. S sekolah menengah Nak laju, saya biasa copy je Copy yang ni sekejap Copy dulu. Sekolah menengah kebangsaan. Ctrl C. Dan kita pastekan kat sini. Ctrl V. Lepas tu dekat bawah ni dia kata find what? Find sekolah menengah kebangsaan. Replace with. Kita letakkan nama singkatan SMK. Lepas tu kita tekan replace all dengan cara tu ada 7 yang telah diganti. Ada satu sangkut ni. Kenapa? Pendidikan khas vocational. Dia tak boleh baca. Tak apalah, kita ubah sendiri je lah ni sebab satu sekolah je. Kita tekan kat sini. Sekolah menengah pendidikan khas vocational. Okey dah. Okey, ada satu lagi sekolah agama. Satu buah sekolah. Satu kita manual je lah klik ini je lah. SMA. Okey. Enter. Close. Jangan lupa data ini kita dah copy, tapi data ini kita kena cleankan, kita bersihkan data ini supaya match dengan keperluan kita. Tekan format cell. Ini boleh buat sekaligus pun tak apa Pastikan kita pilih number dan decimal place 2 atau titik puluhan 2. Yang ini kita buang, tak nak lagi, delete Okey, baik. Selesai yang ini, data kita sekarang dah cukup ramuannya. Bolehlah kita pindahkan terus pada tapak tadi. Caranya, ini kena betulkan dulu kita kena sambung Kalau boleh angka number ni bersambungan Baik. Kita cuma pergi daripada yang atas ini dan kita blok sampai ke bawah lah sampai ke bawah Okey. Okey, kalau nak cepat tuan-tuan saya bagi tip je lah. Kalau kita nak pilih dengan laju sebab banyak kadang sampai beratus-ratus, kita tekan kat sini.
dan kita block sampai sini. Lepas tu kita tekan Control, Shift dan kita gunakan arrow anak panah ke bawah. Okey, saya ulang balik, tekan Control, kita dah block. Langkah pertama kita block dulu. Kita block ni. Okey, lepas tu tekan Control, Shift, arrow ke bawah. Nanti dia akan terus copy semua yang ada data lah. Okey, tekan copy tuan. Copy. Okey, data ini kita bawa kepada tapak tadi tuan. Ini dia. Tapak inilah yang saya katakan tadi. Kita letak dekat bahagian sini. Okey. Ni kena berhati-hati Jangan paste Ctrl V. Nanti data itu dia lari lari susah kita Nak selamat, ikut step by step. Kita letakkan cursor ni di sel ni pada aktifkan sel B14. Lepas tu kita tekan paste. Kita tekan paste untuk yang ini paste value sahaja paste value sahaja. Kita klik. Bila kita klik, saya klik data dah ada, dia keluar macam ni. Ini data ni. Data dah ada. Baik. Dah siap. Maka kita pergi ke bahagian nama SIP. Okey, yang ini tuan-tuan kita tahu sekolah kebangsaan kita ni, katakan saya ada 53 buah sekolah. Saya isi yang atas ni, lepas tu yang bawah ni copy paste je. Copy paste, tak perlu banyak kerja. Copy paste sahaja. Dalam SKPM ni, nama sekolah dia susun sama je. Tahun 17, 18, 19, selagi tiada sekolah baru, susunannya ialah sama. Jadi masa kita copy paste, dia tak ganggu dan tak ada kesilapan lah. Kecuali kalau ada sekolah baru atau sekolah ditutup, dia punya susunan tu mungkin lari. Yang ini tuan-tuan tuan type nama tu salah satu. Okey. Ataupun tuan-tuan boleh gunakan kaedah drop down menu, tapi bagi saya tak perlulah Yang ini sangat simple. Copy paste saja. Kita buat satu package untuk tahun, katakan 17 ni saya siap. Okey, ni 17 ni siap ni. Okey. Saya copy saja sampai tahun 2017 ni. Saya copy dan saya pastekan pula tahun 18. Sebab dia sama je. Kecuali kalau SIP-nya berbeza. Katakan 2017 bawah saya, 18 Cik Misteri, kena betulkanlah lepas satu. Tapi yang paling penting, data ini tidak boleh kosong. Kena isi. Okey, dah siap Katakan dah siap begini. Tuan-tuan perhatikan dekat bawah ni, ini nama table Dia dah siap sedia Tahun depan, kalau kita masukkan data baru, automatik dia akan jumlahkan. Lihat Katakan saya pastekan data baru, saya type kat sini 293. Automatik dia terus jumlahkan ruang. Tapi data ini kalau tak ada, jangan dibiarkan, kena delete dulu. Nanti dah ada baru kita masukkan. Sebab untuk pivot table ni dia tak boleh data kosong. Dia akan baca daripada B1 tadi sampai ke B35 yang ada data. Jadi kat sini pun tak boleh rongak ni. Katakan 20 tak ada, tak boleh. Kita kena pastikan semua ada. Baik, okey, setakat ni jelas tak? Okey, Encik Man. Ya. Tadi kalau tak silap, bila kita copy daripada data yang kita buat di Excel, S1 sampailah S4. Ya, betul. Okey, tetapi bila kita lihat dalam yang data untuk dashboard, dia ada skop purata. Oh, skop purata. Skop purata ni dah ada formulanya, dah ada punya Dr. Zakaria Okey, dah ada formulanya. Jadi Encik Man kena buat formula dulu ke? Tak perlu. Cuma tuan-tuan masa copy paste jangan delete ni. Ini saya okey. Senang inilah tuan-tuan Kalau tuan-tuan rasa takut terdelete, ni dah ada formula ni. Dah ada formula Saya buat demo doktor. Saya buat demo sikit kat sini. Boleh. Saya buat kat bawah ni, dekat bawah Okey, saya besarkan sikit. Okey. Kat bawah ni saya katakan sekolah yang 292 SMK XYZ, sekolah menengah 2020. Katakan makan ni letaklah 100. Ini pun 100. Nampak dia dah kira jumlah. Perhatikan kat bawah ni. Dia dah jumlah dah. Katakan kat sini 50. Dia dah turut, dia dah jumlahkan. Dia automatik kat situ. Dia automatik lah. Ya. Tak perlu buat peratus. Maknanya Encik Man dah letak formula lah. Ya, dah formula, ya. Okey, tapi formula ni pada versi yang tuan-tuan dapat tu saya tak lock Jadi nak lock, saya ajar cara nak lock. Okey. Tapi lock ni jangan letak password lah. Nanti tuan-tuan lupa dah susah, pening pula Okey. Jadi nak lock ni kita block ni semua. Ruangan skop purata ni kita daripada semua ni kita block. Kita pergi kat sini.
kita klik sebelah kanan, kita tekan format cell, saya ulang balik Okey, langkahnya ialah kita block dulu. Lepas tu gunakan mouse sebelah kanan, kita right click dan kita pilih format cell. Format cell. Lepas tu dekat sini pergi ke bahagian protection. Protection kat sini. Okey. Baik, nampak tak ni ada tanda lock ni? Kita pastikan dia dalam keadaan lock, lock, L O C K E D lock. Pastikan dia tick lah Lepas tu tekan OK. Lepas tu kita tengok ruangan lain yang kita tak nak lock. Okey, ini tak nak lock kan sebab kita nak copy paste. Bahagian ni pun tak nak lock. Okey, yang bahagian ini kita block juga. Okey, kita block juga. Lepas tu kita tekan sebelah kanan lagi sekali. Tekan format cell. Yang ini, okey, perhatikan kita nak pastikan bahawa ruangan ini kita tak nak lock kan. Okey, so kita pastikan dia ni ditandakan tidak ditik Lock ni kita tidak tik bahagian ni beza tadi yang skor purata kita lock. Yang ini tak lock Okey, dah selesai, baru kita pergi protect sheet. Lepas tu kita nampak ni dia ada menu ni, dia banyak menu. Pastikan kita tik yang ini je, select unlock cell, klik satu je. Jangan letak password Jangan letak password. Letak password boleh, takut tuan lupa nanti, susah. Kalau lupa memang habis tak boleh buat apa. Kecuali tuan-tuan ada kepakaran VBA untuk kita pecahkan kod tu tapi satu kerja lah. Okey, baik. Jadi kalau boleh jangan password, biarkan kosong, tekan OK je. Tuan perhatikan ini saya boleh ubah ni. Tapi bahagian purata tak boleh ubah, nampak? Saya nak ubah. Jadi dengan cara tu kita selamatlah, tak terdelete. Ini pun boleh ubah. Ini pun boleh ubah, tak ada masalah. Cuma dia protect bahagian skor purata saja. Boleh Boleh. Okey, terima kasih. So, dah selesai kerja kita. Dah selesai, jangan lupa tuan setiap kali operasi kita klik pada data. Data ni kita klik pada ribbon ini. Ini menu banyak ni, pilih data dan kita tekan refresh all. Refresh all, dia akan keluar. Can open pivot table source bla 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 bla. Abaikan saja. Sebab sebenarnya sistem ni dia ada link dengan sistem lain yang saya buat. Tapi tak apa, kita pelan-pelan dulu, kita ambil satu-satu dulu. Tekan OK saja. Kalau keluar mesej gini, tekan OK saja. Okey, dah selesai tu, kita pergi ke dashboard. Dan dashboard ni automatik dia akan keluar nama sekolah. Cuba tuan-tuan lihat kalau ada isu. Kalau mana-mana yang sedang buat tu boleh lihat. Dia mesti keluar, dia automatik Dia letak tahun 2020 dia keluar 20. Kalau 2021 keluar 21. E ni kenapa keluar E kecil? Sebab saya tag kecil. Dia ikut apa yang kita type. Sekarang E kecil ni sebab ada yang saya tulis E kecil tadi. Baik. Jadi macam mana nak baca data ini? Saya rasa tuan-tuan ada kepakaran. Saya tak nak bincang lah. Ini tuan-tuan memang dah masak sangat. Macam mana nak kaji data ini, nak kaitkan dengan standard 2, standard 4 dan sebagainya. Macam bila kita pergi sekolah, katakan saya pilih sebuah sekolah ni, polis camp. Okay, datanya macam ni. Kalau tuan-tuan buat pengisian, lepas tu tuan dapati ada sekolah yang datanya tak lengkap. Misalnya macam SK Senai. Kenapa 2 tahun aja? Mana pergi tahun yang berikutnya? Itu menunjukkan bahawa sekolah ini 2 tahun aja bawah Encik Misri. 2 tahun bawah saya. Dia tak keluar lah. Itu maksudnya. Ni maknanya Encik Misri ambil 19-20. Sebelum tu bawah saya. Kita boleh klik. Nampak? Tahun 2018 bawah saya. Begitu. Okey tuan-tuan. Rasanya saya dah selesai tunjukkan bagaimana saya ambil data daripada SKPM G2. Lepas tu saya pastekan pada tapak ini dan akhirnya jadilah graf seperti ini. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan bahagian teknikal. Tuan-tuan perhatikan dekat pada menu ni. Okey, saya klik ni. Menu ni. Tuan-tuan tekan sebelah kanan. Pergi ke bahagian bawah sekali kat situ, dia tulis slicer setting Slicer setting. Klik dekat situ. Okey, saya buat tengah. Dekat sini tuan-tuan boleh setkan dia supaya nama itu disusun secara ascending ataupun descending, satu. Yang kedua, kita nak pastikan bahawa kalau benda tu kosong tidak dipaparkan. Macam ni, lihat ni blank ni. Sebab saya tadi buat demo ada nama SIP yang kosong atas sekolah tambahan. Jadi kita tekan kat sini
hide item with no data. Dengan cara itu, cantik lah. Cantik. Sama juga dengan ni. Kalau data tu tiada, tahun tu ada tapi data tak ada, kita hidekan dia. Ya. Okey, itu satu perkara. Kemudian dalam catatan saya ni, saya dapati ada keperluan untuk saya tunjukkan bagaimana kita nak menghasilkan drop down menu seperti mana yang saya dah janji dengan doktor itu, Dr. Zakaria kalau kita nak buat drop down menu bagaimana. Okey tuan Baik. Okey, saya gunakan data inilah Kita buat satu tapak tuan Carilah penjuru mana-mana yang kita tak diganggu, katakan kat sini lah kita buat satu. Kita buat satu ni pakai pangkalan data kita. Letak kat nama kat sini, katakan saya ambil tengah lah, senang Okey, saya besarkan sikit betul nampak. Katakan kita buat satu agenda nama sekolah senang, banyak sikit. Saya copy data ni dulu Katakan ni sekolah-sekolah daerah Kulai, saya pilih lah ada berapa sekolah, 53 buah sekolah Okey, ni dia. Saya copy. Okey, katakan saya buat satu aplikasi dan ada ruang nama sekolah di situ. Okey, ini sekolah-sekolahnya, nampak Okey. Dan kita nak buat drop down menu. Katakan kat sini nama sekolah. Okey. Tapi yang ini pastikan tuan kita buat tempat lain dan kita tahu di mana lokasinya. Senang nak cari. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita nak pastikan bila nama sekolah ni pada ruangan ni dia keluar drop down menu kan. So, langkah pertama ialah kita pergi ke bahagian data. Nampak ni data atas? Pergi kat data. Lepas tu kita pilih menu data validation. Okey. Saya ulang balik. Kita dah siapkan data dulu. Ni pangkalan datanya dah ada. Ni nama sekolah. Saya katakan Lepas tu kita pergi kat sel di mana kita nak pastikan drop down itu keluar. Kita klik kat situ. Kita pilih data. Kita pilih data validation. Dan kita pilih menu yang pertama Menunya ialah data validation. Dia banyak ni. Kita boleh beri arahan supaya dibulatkan, kita boleh padam dan sebagainya. Tapi kita buat masa ini, kita ambil data validation. Okey, dekat sini, dekat data ni, setting ni, dia tanya kita, validation kriteria, apakah kriteria untuk kita buat validation tadi? Iaitu, dia banyak menu. Ada any value, whole number, decimal, list dan sebagainya. Kita pilih yang keempat, iaitu list. Kita pilih list. Okey. Lepas tu, dia tanya kat sini, adakah kita nak ignore kalau data itu kosong? Macam saya biasa tak nak ignore. Ignore nanti akan membuka ruang untuk kesilapan. Saya tickkan kat sini. Supaya dia kalau salah type, nanti dia tak boleh masuk input data. Saya buat begini. Saya tandakan ini, aktifkan. Okey, bahagian source. Okey. Pergi kat sini. Lepas tu saya ulang balik tekan kat sini. Lepas tu pergi ke senarai yang kita ada tadi, kita blok saja. Tarik ke bawah. Sampai sampai semua sekolah ni. Okey, lepas tu kita lepaskan. Dia automatik, dia dah ada sign tag kat sini, ada kod dia. Biarkan saja. Lepas tu kita pergi ke input message. Kita nak beri message supaya kita beri peringatan kepada dia bahawa sila pilih sekolah daripada senarai drop down menu. Okey, kita pergi ke error alert. Error alert ni tuan-tuan ikutlah gaya tuan kat sini saya gunakan stop aja Itu jelah ikut yang default punya Baik. Lepas tu tuan nampak dah siap ni Lepas tu bila saya klik aja, dia keluar message ni. Sila pilih sekolah daripada senarai drop down menu. Okey. Jadi orang tu tahulah. Oh, gitu Kita buat satu je kan? Bawah tak ada kan? Senang aja. Tarik ke bawah. Dia semua ada. Dia semua ada. Okey. Contoh, saya pilih sekolah ni. Ni, saya pilih lain. Okey. Jadi ini kemahiran yang tuan-tuan kena kuasailah sebelum kita upgrade kepada satu keadaan di mana bila kita klik sekolah ni je, katakan pergi sini, nanti kat sini terus keluar dokumen. Itu lain. Itu nanti kita akan cubalah ada ruang kita kongsi yang itu. Baik. Setakat ni clear tak tuan-tuan? Cik Azman.
list sekolah tu mesti letak dalam page yang sama ke ataupun tak. dalam sheet lain? Saya biasanya guna sheet lain supaya dia tak kacau kita. Contoh saya buat kat sini lah. Jadi tapi proses pengiraan sama je, tak masalah. Okey, terima kasih bertanya. Okey. Kalau tuan-tuan nak habis selamat, tak ada kesilapan, okey, saya gunakan satu teknik lain Teknik ini yang orang pro buat sikitlah Okey, katakan data ini ada, ini saya padam dulu saya padam ni. Okey, delete, katakan ini dia punya master copy ataupun kita namakan dia sebagai database lah Okey, ini data ni. Okey, katakan dah siap ni, type kat sini nama senarai sekolah Kita cantik-cantik sikitlah senarai sekolah. Okey. Dah siap ni, kita block semua ni. Kita block semua ni. Block Okey, lepas tu perhatikan dekat bahagian sebelah atas ni, penjuru kiri ni ada B5, nampak tak B5? Kita ubah B5 ni kepada nama. Nama katakan senarai. Jangan ada sempang dia mesti sambung sekolah. Okey, dah. Kita enter. Okey. Senang ingat senarai sekolah. Jangan lupalah nama dia Baik, lepas tu kita pergi ke mana-mana bahagian dokumen Excel. Contoh kat sinilah Saya ambil kat sini. Kita nak gunakan drop down menu. Okey. Kita letakkan sel di sini. Lepas tu kita pilih ni tadi data validation. Kita buat proses yang sama, data validation. Lepas tu kita pergi setting, pilih list. Lepas tu dekat source ni, jangan kita buat keadaan pertama tadi. Type saja bersamaan senarai sekolah. Ingat tadi kita dah namakan dia sebagai senarai sekolah. Jadi bila dia tanya kita source mana nak guna, kita namakan dia, letak standard sama dulu, senarai sekolah. Tekan OK. Dia automatik dia keluar. Sama je. Ini biasa orang gunalah. Okey, dengan cara tu kita boleh buat, padahal benda ni ada kat sini Ada kat sini. Dan nak elak daripada hilang, kita namakan dia lah. Rename, letak katakan data. Lepas tu kita sorokkan dia dengan cara klik sebelah kanan. Kita klik hide. Jadi dalam keadaan apa pun, file ini dia tidak akan terdelete tapi dia masih berfungsi, nampak? Okey tuan-tuan. Ini namanya ialah data validation, yang mana kita nak aktifkan drop down menu. Okey, satu lagi elemen yang saya nak tunjukkan, sebab dalam dashboard ni ada saya nak kongsi mana ada dalam dashboard ni. Dalam dashboard ni kalau tuan perhatikan data ni, data ni dia bila saya klik A, kenapa dia keluar merah A dia keluar merah, B dia keluar kuning dan seterusnya. Macam mana nak buat? Okey, ini pun saya nak tunjukkan, ni sebagai perkongsian terakhir lah sebelum kita tamatkan sesi. Okey. Jadi yang ini saya tunjukkan cara-caranya. Okey. Saya buka satu yang baru, sheet 3 ni kosong. Okey, yang ini tuan namanya ialah conditional formatting Okey. Cara nak buat, katakan kita ada nama kat sini nama sekolah. Okey. Kita nak letakkan kat sini statusnya kalau kosong lemah katakan kita punya itu terpulang tapi saya contoh je lah ni lemah, satu katakan satu sederhana, kena ingat dia ada ikon dia cemerlang Okey, baik, selesai ini kita punya kriteria. Kita nak keluar kat sini, dia type satu je dia keluar ikon tertentu lah. Okey, caranya ialah kita pergi dekat sini, sel ni letak kat sini. Kat sini kita letakkan sel kat sini. Lepas tu pilih home, menu home. Okey. Lepas tu kita pergi ke conditional formatting Saya tunjuk satu je, yang lain tuan explore nantilah Okey. Pergi ke conditional formatting ni. Kita klik. Kat sini dia ada tanya kita nak buat apa? Adakah kita nak highlight cell rules ataupun kita nak kenal pasti sekolah itu dia nanti bila data dia akan round up. Katakan kita nak 10 bottom 10. Kita nak 10 top 10. Nanti dia boleh buatlah data bar, color scale, icon. Saya nak tunjuk yang icon aja Pergi dekat sini, pilih conditional formatting. Lepas tu kita pilih new rule.
tekan new rule di sini. Okey. Lepas tu dia tanya kita ni, sekarang ni kita rule kita punya peraturan kita untuk yang ini bagaimana? Saya akan pilih yang ni lah. Format all cell based on their value. Kita pilih yang ni lah Kita pilih format all cell. Okey. Lepas tu kita pilih icon. Okey. Jadi kat sini icon set, saya ulang balik. Dah pilih format cell, kita pilih icon mana yang kita nak guna. Lepas tu dekat sini saya pilih icon yang ada 5 lah. Ni kita pilih yang ada 5 lah. Okey, baik. Dah siap tu. Bawah ni ada menu lagi, dialog box. Dia tanya kita yang tanda hijau naik ni value yang bagaimana. Jadi yang ini kita ubah kita ubah kepada number. Okey. Bila hijau ni tandanya bila data itu value itu lebih besar atau sama dengan 5. Okey, type begitulah. Okey, kalau begini macam mana? Itu sama dengan 4. Kita kena ubah number tuan Ni kena ubah number semua ni. Number. Sebab kita tak guna percent, kita guna number. Okey, ini kalau 4. Ini kalau 3. Ini kalau di dalam proses 2. Semua number lah. Ini kalau kosong. Kita tekan OK. Lepas tu kita tekan 1. Kalau kosong. Jadi kita kena betulkan balik. Jadi kita minta betul. So ini kita tekan balik. Klik pada conditional formatting. Kita kena test lah. Kita manage rule. Klik kat sini balik. Lepas tu kita edit rule. Tak apa, jangan, kalau laju sangat tak apa, nanti tengok video. Yang ini sebenarnya 1. Ini 2. Yang ini 3. Yang ini 4. Ini tu akan test lah. Test. Run. Apply. Dan OK. Nampak? 0. 1. OK. Kita tarik lagi. Jadi data ni kita bawa ke bawah. Tarik ke bawah. So 0. 1. 2. 3. 4. 5. Kosong balik. Okey. Tapi tak lawa kan? Sebab apa? Dia ada angka ni, ada ni. Kita nak buang kosong ni sebab tak nampak. Jadi kita pergi balik conditional formatting. Kita pergi ke manage rule. Kita pergi klik kat sini dan kita edit rule. Edit rule kat bawah ni kita check balik. Okey, semua okey, betul. Icon set, icon okey. Okey, tak ada masalah. Okey, betul. Ni tuan nampak tak ni? Ada tanda show icon only. Jadi yang ni kita kena tick supaya dia hanya paparkan icon saja. Saya ulang balik. Buka balik tadi conditional formatting. Okey, saya tunjuk balik tunjuk balik. Kita dah block yang tadi ni. Tekan conditional formatting. Kita pilih manage rule. Lepas tu kita klik pada rule yang kita nak edit. Tekan edit rule. Lepas tu kat sini ada tanda checkbox show icon only. Kita klik kat sini. Lepas tu tekan OK. Lepas tu apply. OK. Nampak? Dia dah cantik dah. Letak di tengah-tengah. Centerkan. So bila orang baca, katakan sekolah ni meningkat, yang katakan SKPM dia atau account dia 3 kali kita nak lihat. Katakan kat sini dia meningkat, letak 2. Ni bagus, 4. Begitulah. Jadi ini perkongsian yang saya nak buat pada petang ini. Jadi rasanya cukup setakat ini saja dulu. Jadi untuk minggu depan saya akan sambung tuan sebab apa? Yang ini saya hanya memaparkan data dashboard secara besar. Lihat standard 1 secara keseluruhan. Tapi apa perinciannya ni? Tak ada. Standard 2, apa perinciannya? Tak ada lagi. Kita nampak aja sekarang ni sekolah ni ada isu dekat sini standard 2. Sebab apa? Turun berterusan. Turun ni bukan tandanya tak kualiti. Turun ni kadang-kadang mencerminkan kemahiran mereka yang bertambah tinggi dalam pengurusan SKPM. Sebab dulu mereka pakai taram aja. Tapi sekarang mereka dah ada knowledge, dari kemahiran. Dia buat betul-betul sama. 874 Nazir datang pun sama je. Cantiklah. Baik. Jadi sekarang ni minggu depan saya akan tunjukkan pula bagaimana step 1 ni. Saya boleh buat sikit demo kat sini. Bukan demo lah, tunjukkan bahan yang kita akan kongsikan minggu depan. Iaitu saya namakan dia sebagai annex. Annex ni tambahan kepada SKPM 2. Yang ini tuan-tuan
sangat sesuai diberikan kepada semua sekolah. Yang tadi tu boleh juga beri, tapi kita macam takut-takut kan, sebab ada nama sekolah lain. Tapi yang ini, tuan-tuan boleh beri kepada setiap sekolah. Ini dalam proses pembinaan dah siap, belum cantik je lah. Tuan nampak untuk sekolah menengah Sultan Alauddin. Okey, tadi kita tengok data besar-besar je, tapi kat sini kita perincikan terus. Nampak 1.1 tu apa, 1.2, dan di mana area weaknesses yang kita nak berikan penekanan. Data ini pun kita boleh buat untuk 3 tahun, 4 tahun dan sebagainya. Dan kita boleh pilih kata kat sini saya pilih standard 2. Dia paparkan standard 2 punya data. Sekejap Dia dalam proses untuk ni. Ada standard 2. Slide 3.1, 3.2, 3.3. Kemudian slide 4. Ni keseluruhan Lepas tu kita boleh pilih ni, nampak ni? Kita boleh lihat. 3.1, 18, 19, 20. Kita dapati pada tahun 2020, 3.1 ada peningkatan. Tapi ada yang lemah. Mana yang lemah? Ini dia. Titik lemahnya kat sini. Iaitu 3.1.2.2. Lepas tu kita dapati bahawa untuk pengurusan koko, dia tak ada masalah hakikatnya. Tetapi kita nak lihat, kenapa pada 3.2.1 meningkat? Apa yang berlaku kat sini? Supaya kita boleh beritahu kepada PK Koko tadi bahawa dia telah membuat sesuatu yang sangat bagus. Jadi kita minta dikekalkan. Jadi cara yang saya gunakan lah. Saya track balik apa dia buat. Sebenarnya nak tanya, ini data betul ke tak betul ni? Hakikatnya gitulah. Tapi biasanya dia akan tunjukkan lah. Ini sama Ini data ni kita perincikan. Dan kita boleh pilih. Katakan ni kita boleh pilih salah satu ni. Standard quality-nya. Okay, yang ini minggu depan tuan-tuan. Ini dia punya tahap kesukaran. Dia bukan sama. Tinggal lagi yang ni saya letaklah tarikh Bila kita cetak nanti, kita akan nampak tarikh ni bila dilihat dan sebagainya. Jadi, saya rasa cukup setakat ini saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Dan saya lebih kepada perkongsian saja dan tiada apa maksud apapun. Sebab saya dapati bahawa bila saya guna data ini sejak tahun 2016, saya dapati kerja saya agak mudah dalam menganalisis data SKPMG2. Dan saya kongsikan juga dengan rakan SIP Johor. Terpulanglah mereka nak guna ke tak guna. Yang pentingnya saya berkongsi. Saya nak cadang Cik Azman. Okay. Apa tu, Cik Azman sekarang ni dah menghasilkan beberapa buah buku kan? Ya. Boleh tak buat analisis, cara menganalisis ni yang kita buat belajar hari ni tu dalam bentuk buku? Oh, buku Dia punya step-step je. Jadi maksudnya dia akan membantu banyak orang lagi lah. Okay, baik. Terus berkembang. Sebab macam kalau macam kami nak pergi tunjuk pada pengetua ataupun sebab dewan masalah data kan. Bagaimana dewan berasi data tu. Okey. Jadi dengan pelajaran hari ni saya sangat-sangat berterima kasih lah. Okey, baik. Benda tu sangat berguna. Oh, saya ingat video dah cukup Puan Mani. Video tak cukup Video boleh tapi video tu cepat je tau. Oh. Dia pelajar lemah sikit tu. Okey, baik. Okey, insya-Allah permintaan tu saya akan cuba buat manual manual. Ya. Baik. Terima kasih Baik, okey, jadi sekian saja. Bertemu lagi minggu depan saya akan masih lagi SKPMG 2. Tapi data tu data mikro lah. Ini makro data besar. Yang itu kita pergi kepada yang lebih detail. Sebab kat situ kita akan kenal pasti apakah punca sebenarnya menyebabkan dashboard dia begini Baik, jadi sekian saja untuk pertemuan kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi tuan-tuan dan puan perkongsian yang hampir 1 jam lebih. Saya berbengkel bersama dengan rakan-rakan SIP seluruh Malaysia. Dan bahan yang dibengkelkan ini sebenarnya saya berikan secara percuma sahaja dan boleh dimuat turun berdasarkan keterangan yang saya berikan pada video ini. Dan harapan saya ialah dapat dimanfaatkan. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan ada kepakaran dalam menghasilkan satu template yang lebih baik, maka saya harap dapat hubungi saya supaya kita boleh murnikan bahan ini dan boleh dikongsikan di sekolah. Satu perkara yang ingin saya jelaskan ialah aplikasi ini walaupun digunakan oleh SIP dalam menganalisis data SKPMG 2 sekolah-sekolah di bawah bimbingan SIP ataupun SIC bagi Sdn 4 dan pegawai-pegawai di PPD yang lain, tetapi sebenarnya aplikasi ini ataupun template ini, tapak yang saya bongkar ini boleh digunakan oleh sekolah-sekolah dan para kepimpinan sekolah iaitu pengetua, guru besar, GPK bolehlah memuat turun bahan yang saya kongsikan dan dapat dimanfaatkan seoptimum mungkin. Dan diharapkan tapak ini dapat memudahkan
tuan-tuan dan puan rakan-rakan kepimpinan di sekolah dalam menganalisis data, mengenal jurang, mengenal isu, mencari punca dan seterusnya, menghasilkan intervensi-intervensi yang lebih berfokus menjurus kepada isu-isu yang dihadapi di sekolah. Sekian, terima kasih di atas perhatian dan kebersamaan tuan-tuan dan puan. Terima kasih.